Seminggu sesi bergambar, celoteh media, dan reality yang pahit. Perdana Menteri Netanyahu berangkat ke Washington untuk lawatan ke-7 yang memecah rekor dan pertemuan ke-8 beliau dengan Presiden Trump. Sesi berjabat tangan dibuat khas untuk bergambar, manakala mesyuarat diadakan secara tertutup. Terdapat sedikit interaksi dengan wartawan dan hanya sedikit pertunjukan media klasik di pejabat Oval. Apa yang kita tidak tahu lebih banyak daripada apa yang kita tahu? Ini menyebabkan media ars perdana tidak mempunyai apa-apa lagi untuk ditawarkan selain spekulasi biasa mereka yang dipersembahkan sebagai fakta yang kebanyakannya berdasarkan imajinasi mereka sendiri, hanya menyajikan prasangka para pengulas dan wartawan. Daripada semua perkara yang dilaporkan oleh pengulas picisan ini, saya hanya mengambil kira perkara ini sahaja. Perdana Menteri Netanyahu yang berkata, "Ini adalah salah satu perbualan terbaik yang pernah saya adakan dengan Presiden Amerika Syarikat." Ya, sangat hebat. Itu adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah kami adakan. Dan saya sentiasa, Anda tahu, saya sentiasa tidak suka mengecewakan pengkritik yang cuba mencari, Anda tahu, letak dalam pakatan kita. Dan apa yang mereka temui, seperti hari ini, ialah tembok granit. Kau tahu? Bagi aku, dua petikan berikut adalah petunjuk terbaik tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku. Seorang pegawai Israel di Washington melaporkan bahwa Trump tidak menuntut penarikan diri Israel dari mana-mana sektor semasa mesyuarat itu. Dan seorang pegawai kanan yang mengetahui butiran mesyuarat itu menambah, perkongsian antara Amerika Syarikat dan Israel adalah lebih kukuh daripada sebelumnya. Selama beberapa dekad, media telah terbiasa dengan pemimpin dan ahli politik barat yang mengampu mereka, cuba menyenangkan hati mereka, dan menuntut jawaban serta-merta segera. Trump dan Bibi tidak bertindak mengikut cara itu. Mereka menggunakan media. Trump mengeksploitasi mereka dan mempermainkan mereka. Jadi perkara terbaik adalah untuk tunggu sahaja dan lihat apa yang berlaku. Dan disinilah realiti yang pahit akan muncul. Kerana ketika pihak bersekutu sedang bermesyuarat di DC, Iran memutuskan untuk menghantar mesejnya sendiri. Seiring dengan pengumuman dialog politik, Iran sekali lagi menyerang sasaran Amerika di Jordan pada malam Selasa. Oleh itu, Washington memberi tumpuan tepat di mana Tehran mahu, yaitu di Selat Hormuz dan kesannya terhadap ekonomi global. Orang Iran sedang menyeret orang Amerika melalui laluan sukar yang dipenuhi taktik melengah-lengahkan dan penghakisan kekuatan, baik di lapangan maupun di arena perundingan. Orang Iran percaya bahwa mereka sedang mempermainkan Amerika Syarikat, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh orang Ukraine terhadap satu lagi kuasa besar, yaitu Rusia. Teheran telah melancarkan serangan peluru berpandu balistik secara terkoordinasi yang menyasarkan secara langsung pasukan Amerika Syarikat dan sebuah pangkalan udara di Jordan. Jika masih ada yang berpegang pada harapan bahwa kerangka kerja Washington dan memorandum persefahaman penurunan ketegangan itu berkesan, serangan ini adalah satu kejutan yang amat menyedarkan. Teheran telah menghantar mesej mereka bahawa perjanjian itu bukan sahaja gagal, malah sedang dimusnahkan secara aktif. Jadi, kenapa Barat terus terperangkap dalam perangkap yang sama berulang kali? Oded Elam, bekas ketua bahagian anti keganasan di Mossad dan kini seorang penyelidik di Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, berpendapat bahawa kesilapan asas yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ialah menganggap Iran melihat rundingan dengan cara yang sama seperti orang Barat. Isu utama katanya ialah Washington dan Tehran sedang bermain permainan yang sama sekali berbeza. Amerika Syarikat melihat rundingan sebagai jalan menuju satu persetujuan dan persetujuan itu adalah garisan penamat. Orang Amerika mahukan satu penyelesaian muktamad, manakala bagi Iran, rundingan hanyalah satu lagi cara untuk meneruskan konflik. Persetujuan hanyalah satu perhentian sementara dan matlamat sebenar mereka adalah untuk mendapatkan kelebihan strategik. Ilam menegaskan bahawa ini adalah skrip diplomatik yang sangat berkesan yang telah digunakan oleh Tehran selama lebih 40 tahun. Setiap kali seorang diplomat Iran mendakwa bahawa mereka mahukan kompromi, ia hampir pasti diikuti dengan amaran tentang golongan garis keras di dalam negara seperti RIGC atau pemimpin tertinggi. Ilam berhujah bahwa ini bukanlah satu komplikasi politik yang malang bagi Tehran. Ia adalah strategi rundingan mereka yang disengajakan. Ia direka untuk mendapatkan konsesi berterusan, pengecualian sekatan dan isyarat simbolik dari pihak Washington yang takut kepada peningkatan ketegangan dan tidak suka ketidakpastian. Walaupun dengan tekanan ekonomi dan diplomatik yang besar, Ilam menyatakan bahwa Tehran langsung tidak merasa kalah. Naratif dalaman rejim itu adalah mengenai ketahanan yang paling tinggi. Selepas majelis pengebumian yang diatur dengan rapi untuk pemimpin tertinggi Khamenei minggu lalu, keyakinan pusat kuasa sebenar rejim seperti RIGC hanya semakin meningkat. Hakikat bahawa sebuah kuasa besar dunia terus kembali ke meja rundingan dianggap oleh Tehran sebagai kemenangan psikologi. Sementara itu, Ilam mengkritik respons Amerika sebagai mengutamakan kawalan diri berbanding ketegasan.
Dia merujuk kepada ribuan marin Amerika Syarikat yang menunggu di atas kapal serangan seperti USS Boxer dan USS Tripoli. Ia adalah gambaran keupayaan ketenteraan yang luar biasa, tetapi belum diterjemahkan kepada tindakan strategik yang tegas. Dalam kata-katanya, Amerika Syarikat kelihatan seperti menguruskan krisis dan bertindak balas terhadap rentak Tehran, bukannya menentukan peraturan permainan. Selain itu, Pentagon masih belum menyediakan Presiden Trump dengan pelan operasi yang praktikal untuk mengamankan Selat Hormuz, dan keinginan pentadbiran untuk melancarkan kampanye ketenteraan berterusan masih sangat rendah. Jadi, apakah alternatifnya? Ila menekankan bahwa Amerika Syarikat mempunyai kuasa ketenteraan untuk memberikan tekanan yang luar biasa tanpa perlu melakukan pencerobohan darat yang mahal. Washington boleh melaksanakan sekatan laut yang menyeluruh dengan menggunakan periuk api laut dan kapal selam untuk menyasarkan saluran ekonomi utama Iran. Namun, untuk melaksanakan perkara ini memerlukan kesabaran strategik yang tinggi, ketahanan politik, dan kesediaan untuk menanggung kos tindak balas. Ciri-ciri yang Elam percaya tidak dimiliki oleh pentadbiran Amerika Syarikat yang berturut-turut. Akhirnya, Ila merumuskan bahwa jika anugerah akademi diberikan untuk rundingan, diplomat Iran pasti akan mempunyai rak penuh dengan Oscar. Setiap pusingan mengikuti skrip yang sama, dan setiap kali Washington membeli tiket untuk persembahan yang sama. Sementara orang Amerika sentiasa datang ke meja dengan cadangan baharu, orang Iran pula datang dengan kesabaran. Dan akhirnya, kesabaran menang. Saya masih berharap kerana saya rasa pentadbiran ini mempunyai apa yang kebanyakan kerajaan barat tidak ada. Paksi ideologi, nilai-nilai Judeo-Kristian yang membina tamadun barat itu. Tindak balas yang betul terhadap Iran memerlukan kejelasan moral yang mutlak, keberanian untuk menyebut kejahatan sebagai kejahatan. Menolak, dolak, dalek, diplomatik. Ia memerlukan kita untuk ingat bahwa keamanan bukan sekadar ketiadaan peperangan, tetapi kehadiran keadilan. Itu bermakna mempertahankan orang yang tidak bersalah daripada kezaliman. Ini adalah satu kewajiban moral dan pertimbangan keuangan tidak sepatutnya menjadi pertimbangan utama. Tetapi itu bermakna perkara ini perlu ditangani dengan berhati-hati. Secara sistematik menghapuskan ancaman yang dibawa oleh Iran terhadap usaha-usaha di kawasan Teluk dan terutamanya di Selat Hormuz terhadap kestabilan ekonomi global. Ini sambil memahami bahwa pemimpin tamadun barat mesti menunjukkan kekuatan yang begitu mutlak sehingga musuh-musuh kemanusiaan faham bahwa cita-cita fanatik mereka adalah mustahil sama sekali. Jika barat tidak menemui semula keyakinannya, ia akan terus kehilangan kedudukan kepada mereka yang benar-benar memilikinya. Kita tidak boleh memenangi pertempuran tamadun apabila satu-satunya keprihatinan kita adalah keuntungan semata-mata pertimbangan keuangan. Kami di Israel belajar perkara ini dengan cara yang sukar dan menyakitkan. Ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Definisi yang diterangkan dalam nilai-nilai Judeo-Kristian tamadun barat. Bukan propaganda yang kita terima di media dan platform media sosial yang berpunca daripada Marxisme yang kini telah bersekutu dengan Islam. Kami berharap bahwa Amerika Syarikat tidak melupakan bahwa ia adalah harapan terakhir dan terbaik bagi umat manusia. Hanya dengan melihat peristiwa lain dari minggu lalu, sudah cukup untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres, telah melawat Syria dan menyatakan bahwa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berharap untuk bekerja sama dengan Syria dalam semua bidang serta dengan komuniti antarabangsa untuk menyokong masa depan dan kemakmurannya. Baiklah, itu memang baik, tetapi beliau tidak mengucapkan sepatah pun tentang pembunuhan beramai-ramai dan kekejaman yang dilakukan oleh Jolani. Namun begitu, beliau merasakan penting untuk mengisytiharkan bahwa Bukit Golan adalah wilayah Syria dan bahwa PBB menyokong keselamatan, kemerdekaan, dan kedaulatan wilayah Syria. Pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integriti wilayah adalah tidak boleh diterima dan mesti dihentikan. Saya mengecam sekeras-kerasnya pelanggaran berterusan Israel terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974. Belum lagi mengambil kira fakta bahwa Bukit Golan itu sendiri adalah wilayah Suriah. Tujuan PBB adalah untuk membantu mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, mempromosikan kerjasama antara negara, dan menangani masalah global seperti hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan. Tetapi dengan dia dan organisasi itu tiada harapan. Di bahagian lain yang sedang kami tangani, ada perkembangan minggu ini, kalau itu pun layak dipanggil perkembangan. Israel dan Lubnan sedang menguji keupayaan kerajaan Lubnan untuk mengehatkan Hezbollah dan melucutkan senjata mereka. Ini dengan harapan bahwa Lubnan dapat mengembalikan kawalannya ke atas wilayahnya dan menghapuskan ancaman yang ditimbulkan oleh proksi Iran terhadap komuniti utara Israel. Setakat ini, ia telah menghadapi sedikit masalah. Hezbollah enggan melucutkan senjata.
Seperti yang dikatakan oleh ahli falsafah Amerika yang terkenal, Gomer Pyle, dengan begitu tepat, kejutan, kejutan, kejutan. Dan ia serupa dengan situasi di Gaza. Sebelum berlepas ke Amerika Syarikat, Netanyahu telah meminta kerajaannya mengesahkan sokongan terhadap Pelan 20 perkara Trump untuk pemulihan Gaza dengan memberi lampu hijau kepada Pasukan Penstabilan Antarabangsa ISF untuk mula mengambil alih kawasan di bawah kawalan Hamas. Pasukan itu dijangka terdiri daripada kira-kira 200 anggota dari Uganda dan Maghribi, negara-negara yang sebenarnya mempunyai hubungan baik dengan Israel, tidak seperti negara-negara yang anti-Israel, negara-negara yang menyokong Hamas seperti Qatar dan Turki, yang mana Israel enggan menerima sebagai sebahagian daripada misi tersebut. Dan walaupun begitu, setiap kemasukan memerlukan kelulusan pribadi daripada Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Israel. Israel yang menentukan negara mana yang boleh menghantar tentera. Avi Abelo, pengasas pulseofisrael.com dan juga kawan pribadi saya, menulis satu artikel yang sangat bernas mengenai perkara ini. Dalam artikel itu, beliau menerangkan bahwa Israel berkeras supaya IDF terus menguasai 70% Gaza dan membersihkannya daripada semua pejuang jihad di Gaza. Bermaksud di seluruh kawasan dalam garisan kuning itu. Perjanjian Trump menetapkan bahawa tidak akan ada sebaran pengunduran sehingga Hamas dirucutkan senjata sepenuhnya dan Gaza dinyah ketenteraan sepenuhnya. Yang mana Avi katakan, dan saya setuju, tidak akan pernah berlaku. Avi tertanya-tanya, bagaimana 200 askar Uganda dan Maghribi boleh masuk ke wilayah yang dikuasai Hamas, melucutkan senjata tentera jihad genosid yang masih mempunyai terowong, roket, dan ideologi kultus maut, dan entah bagaimana keluar dengan selamat. Ayo, katanya. Kamu pikir Hamas akan dengan sopan menyerahkan senjatanya kepada beberapa ratus orang Uganda dan Maghribi? Kamu pikir askar-askar itu akan bertahan lebih dari 5 menit jika mereka benar-benar mula cuba mengumpul RPG daripada orang yang sama yang membunuh, merogol, dan membakar keluarga kita? Itu tidak akan berlaku. Dan walaupun dengan keajaiban mereka berjaya masuk dan tidak dibunuh, Israel telah menjelaskan dengan terang bahawa tidak akan ada pembinaan semula Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Syarat itu tidak akan pernah dipenuhi oleh pasukan antarabangsa. Satu-satunya kuasa di dunia yang benar-benar boleh menyelesaikan tugas melucutkan senjata Hamas ialah Israel dan IDF. Keputusan ini, Avi jelaskan, adalah tentang Netanyahu melakukan apa yang perlu dilakukan oleh seorang Perdana Menteri selepas seorang presiden yang membebaskan tebusan meminta satu isyarat politik. Trump berjaya membuat Turki dan Qatar menekan Hamas supaya membebaskan setiap seorang daripada rakyat kita dari Gaza. Setiap seorang, sama ada hidup atau mati. Sebagai balasan, Israel bersetuju dengan sandiwara pasukan antarabangsa yang sebenarnya tidak akan melucutkan senjata musuh jihadis yang masih menguasai 30% Gaza. Netanyahu, kata Avi, sedang menguruskan hubungan dengan seorang presiden Amerika yang sebenarnya telah membawa pulang tebusan kita. Baiklah, politik tetap politik, katanya. Cuma jangan anggap kami bodoh dengan berpura-pura bahwa ini adalah satu penyerahan besar wilayah yang dikawal Israel kepada pasukan antarabangsa yang akan menempatkan semula penduduk Gaza. Ia sama sekali bukan begitu. Ia adalah satu isyarat yang sangat terhad, dikawal oleh Israel, dan hampir pasti tidak akan menjadi kenyataan. Dan saya ingin tambah, ia sangat mirip dengan apa yang sedang dilakukan oleh Amerika Syarikat terhadap Iran pada masa ini. Dan bercakap tentang Gaza, dalam segmen mingguan kita, berita baik datang bertiga yang saya baru sahaja cipta kerana kita sebenarnya tiada segmen seperti itu. Tetapi jika kita ada, ini memang sesuai kerana ia 10 kali ganda daripada itu. Ingat video ini, pembebasan tebusan Israel Agam Burger? Jadi, semua anggota Hamas yang Anda lihat di sini dalam acara di mana seorang gadis dibebaskan telah dihapuskan oleh unit khas Israel, Nili. Mereka semua terlibat dalam menculik dan menahan dia sebagai tebusan. Dan mereka semua telah mati, satu demi satu, satu demi satu. Dan hanya untuk mengingatkan para pembenci di luar sana, kami, orang Yahudi, mengawal dunia dan kami tahu di mana kamu berada. Cek tak. Sama seperti Sabtu lepas, apabila secara tiba-tiba, Ukraine menyerang sebuah kapal Iran di Laut Kaspia yang menurut laporan membawa bahagian-bahagian drone UAV ke Rusia. Bagaimana mereka tahu tentang itu? Mungkin Ahmad Ibn Ahmadinejad yang memberitahu mereka. Kamu tahu, siapa yang tidak akan melaporkan tentang itu dan peristiwa lain di Gaza? Pengganas-pengganas ini yang berulang kali media dan organisasi media tipu kita dengan mendakwa mereka wartawan yang tidak bersalah. Senanglah begitu. Sama seperti wartawan di sini yang menunjukkan kemahiran kewartawanannya, juru kamera Al Jazeera, Ahmad Shah, yang merupakan seorang penembak tepat dalam salah satu sayap tentara elit Hamas. Nampaknya, inilah syarat-syarat untuk menjadi wartawan bagi agensi berita Qatar.
Baiklah, dia tidak lagi bekerja untuk mereka, bukan kerana mereka melakukan perkara yang betul, tetapi kerana kita yang melakukannya. Ucapkan selamat tinggal kepada si teman kamu itu, Al Jazeera. Sekarang, tiba-tiba, apabila Hamas dan Jihad Islam mengadakan majlis penghormatan untuk mereka, organisasi media ini dan saluran media pro mereka rasa mereka perlu bersikap jujur untuk sekali ini. Kamu tahu kenapa pengumuman itu dibuat? Kerana keluarga di Gaza mendesak supaya ia diumumkan sebab ada wang terlibat di sini. Kerana apabila kamu seorang wartawan dan kamu terbunuh semasa bertugas, tiada wang untuk itu. Tetapi jika kamu ahli Hamas dan terbunuh semasa menjalankan tugas, keluarga kamu akan mendapat pampasan. Jadi mereka bertegas supaya perkara ini diumumkan sekarang. Dan hampir 2 tahun kemudian, perkara ini didedahkan. Dan jangan beritahu saya bahwa pihak media tidak tahu tentang perkara ini. Kerana lebih 20 tahun yang lalu, kami di Israel telah memberikan mereka maklumat dan risikan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa rakyat mereka dipaksa bekerja untuk organisasi pengganas. Dan semua ini juga benar untuk pemain bola sepak dan pengadil yang mereka tuduh kami bunuh. Sekali lagi, keluarga menuntut pengiktirafan dan tiba-tiba kebenaran terbongkar. Mereka semua adalah pengganas. Seperti yang dikeluarkan oleh IDF dalam laporannya, individu-individu ini bukan disasarkan kerana profesion awam mereka, tetapi kerana peranan operasi mereka dalam sayap ketenteraan Hamas dan Jihad Islam. Mereka menggunakan profesion awam mereka sebagai penyamaran untuk peranan ketenteraan mereka. Serangan IDF disasarkan terhadap sasaran ketenteraan yang sah. Profesion awam seorang anggota sayap ketenteraan tidak memberikan kekebalan daripada menjadi sasaran yang sah di bawah undang-undang antarabangsa. Dan ia juga tidak memberikan hak kepada saluran media dan ahlinya untuk berbohong dan menipu orang ramai demi kepentingan politik pribadi mereka. Ingat, dia yang melakukan penipuan tidak akan tinggal di dalam rumahku. Dia yang berkata bohong tidak akan terus berada di hadapan mataku. Mazmur 101 ayat 7. Saya Daniel Simon, terima kasih kerana menyertai saya di sini dalam Straight Up dari Studio TV JNS di Baitul Maqdis, Israel. Shabbat Shalom dan jumpa Anda minggu depan.